Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi ini seperti biasa kita menggunakan kitab Ihfazillah Yahfazka. Kita sampai pada muka surat yang ke 35. Masih lagi membicarakan tentang surah Al-Baqarah. Masih lagi membicarakan tentang hidayah. Kita masih lagi membicarakan tentang ayat yang kedua daripada surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Huda, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Mengapa ayat ini tidak mengatakan bagi orang Islam? Huda lil muslimin, petunjuk bagi orang Islam. Kenapa ayat ini Allah mengatakan huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa? Kerana orang-orang Islam itu sendiri terbahagi ke dalam beberapa tingkatan. Sebahagian mereka ada yang melakukan dosa besar. Sebab itulah Allah Ta'ala mengatakan Al-Quran ini hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Kerana orang yang terlibat dalam dosa, orang yang kekal dalam dosa, orang yang kekal dalam maksiat, dia bukan nak rujuk Quran. Quran ni ada apa pada dia? Menyusahkan dia. Dia nak dengar pun dia tak mau. Nak dengar pun tak mau. Dia kata buat apa pakai Quran? Macam-macam lah alasan yang dia bagi tentang Quran. Tak sesuai lah, tak relevan lah, bukan masanya lah. Orang Arab dulu bolehlah pakai, zaman dulu bolehlah pakai. Sebab dia tidak mau duduk di dalam lingkungan hidayah Al-Quran itu. Bagi orang yang bertakwa, sikit-sikit dia akan rujuk Quran. Apa benda pun dia rujuk Quran. Ini berbeza dengan orang fasik atau berbeza dengan maasi, orang-orang yang berbuat maksiat. Orang maksiat dia tak akan rujuk Quran, tuan-tuan. Kalau dia rujuk pun pada ayat yang kena pada dia. Ayat yang sesuai pada dia, dia pakai. Di antara ayat yang sesuai untuk dia ialah wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Itulah ayat yang dipakai tiap-tiap kali. Berpegang teguhlah kamu, bersatu padulah kamu, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Pasal ayat itu kena kat dia. Tapi kalau ayat itu hentam dia ke, nasihat dia ke, ayat itu menyentuh peribadi ke, cepat-cepat dia tolak. Ini yang Allah Ta'ala bertanya kepada kita di dalam Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa kamu beriman pada sebahagian kitab dan sebahagian kitab lagi kamu tolak? Yang mana kamu rasa sesuai kamu ambil, yang mana rasa tak sesuai kamu reject. Ini sifat orang yang berdosa, sifat orang yang fasik. Berbeza bagi orang yang bertakwa. Kerana orang yang bertakwa adalah orang yang paling agung dalam mengambil petunjuk daripada Al-Quran. Ketika Mu'az bin Jabal dihantar oleh Rasulullah ke negeri Yaman untuk menjadi qadhi, menjadi hakim, menjadi wakil Rasulullah, soalan yang Rasulullah tanya kepada Mu'az, wahai Mu'az, apa yang kamu akan buat kepada orang Yaman di dalam nak menghukum mereka? Kata Mu'az, saya akan lihat kepada Al-Quran. Mula-mula dulu saya tengok dalam Quran. Kalau dalam Quran tidak ada, saya akan ambil daripada kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata-kata aku tidak ada, saya akan ambil daripada pertimbangan saya ya Rasulullah, mengikut kepada Al-Quran dan hadis. Ini jawapan Mu'az bin Jabal. Awal-awal sekali ialah Al-Quranul Karim. Sifat orang bertakwa begitulah. Baik, kemudian mereka juga membanding dan mengukur kelayakan Al-Quran pada diri mereka. Adakah jalan yang mereka ikut jalan yang benar pada Quran?
Ukurannya bukan ukuran ISO 9002, bukan ISO 9001, tidak, ataupun ISA lagi dia tak ikut. Perbandingan yang dia buat ialah, adakah perbandingan ISO Al-Quran betul tak pada jalan Quran? Kalau betul, aku ikut. Kalau tak betul, aku tak mau ikut. Pasal Quran tak cerita, Quran tak suruh, Quran larang dan sebagainya. Mereka juga beriman kepada Al-Muhkam, sesuatu yang sudah jelas. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat muhkamat, ayat yang dah tetaplah pelaksanaan kewajiban itu. Tidak ada kompromi lagi dah. Isu pelaksanaan hukum, isu pemakaian, isu pembahagian harta pusaka, isu yang melibatkan ibadat. Tidak ada lagi perubahan-perubahan. Ini dipanggil sebagai ayat-ayat muhkam, yang tidak boleh diambil hukum-hukum yang lain, peraturan-peraturan yang lain untuk diguna pakai. Mesti menggunakan perkataan ataupun hukum al-muhkam di dalam Quran. Tidak ada perubahan. Sibuk macam mana pun kita, tidak boleh kita ubah muhkam. Sibuk macam mana pun kita, jam macam mana pun kita, ayat-ayat muhkam tak boleh ubah. Allah suruh sembahyang subuh waktunya, zuhur pada waktunya, asar waktunya, tak boleh pergi ubah. Sibuk macam mana pun tidak boleh kita buat sembahyang subuh digabungkan dengan zuhur, dengan asar, dengan maghrib, dengan isyak dalam waktu subuh. Tak boleh ubah. Sibuk macam mana pun, jam macam mana pun, duduk di Kuala Lumpur ni, tak kira lah tuan-tuan, zuhur tetap zuhur, asar tetap waktu asar. Jangan tuan-tuan buat zuhur dalam waktu asar, dalam waktu maghrib, dicampur sekali buat dalam waktu subuh. Sembahyang subuh 6-5 minit, dia habis 6.40. Dia buat sekali dengan isyak. Bila pergi kerja, dia pergi kerja, zuhur dia tak sembahyang, asar tak sembahyang, balik rumah maghrib tak buat, isyak pun tak buat. Bila orang tanya kenapa tak sembahyang, subuh tadi dah buat. Kita perlu hadari, membuat satu pembaharuan, kata dia. Itu dipanggil sebagai ayat muhkam. Ayat muhkam tak boleh ubah. Ayat undang-undang hudud, ayat-ayat qisas, ini dipanggil sebagai ayat muhkam, yang mu'tamad pemberiannya daripada Allah. Yang kedua, beriman kepada ayat-ayat al-mutasyabihat, iaitu sesuatu yang belum jelas atau sama-samar. Tak payahlah kita nak bincang panjang-panjang lebar. Orang yang berjumpa dengan Nabi Musa, yang Nabi Musa menuntut ilmu itu, Nabi Khidir ke, Nabi apa, tak payahlah bincang. Allah kata min ibadina, dia tu hamba kami. Cukuplah kita faham bahawa dia tu hamba Allah. Kalau orang ni kata Nabi Khidir, orang lain ni pula kata bukan Nabi Khidir, tak apalah, janji kita percaya Nabi Musa pergi mengaji dengan hamba Allah. Itu dipanggil ayat mutasyabihat, sebab Allah tak cerita nama anak orang tu siapa dia. Ataupun Ashabul Kahfi, berapa orang, 7 ke, 8 ke, 5 ke, 9 ke, apa nama Ashabul Kahfi tu kita pun tak tahu. Wajib kita percaya adanya Ashabul Kahfi, tapi kita tak wajib pergi cari pula nama dia apa. Sebab ada orang yang pergi cari nama Ashabul Kahfi, dia ambil dalam kitab Injil ataupun kitab Bible, dituliskan dia dan dipelekat di pintu rumah dia. Konon-konon tak nak bagi pencuri masuk dalam rumah dia. Ini dipanggil sebagai ayat mutasyabihat. Kita hanya wajib percaya adanya Ashabul Kahfi, tetapi tidaklah disuruh mencari siapa nama-nama dia. Ada orang yang mencari namanya sampai nama anjing Ashabul Kahfi pun dia cari. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul, tapi kita pulangkan balik mutasyabihat itu kepada Allah Ta'ala. Sebab Nabi pun tak sebut, Allah pun tak sebut, maka dia dipanggil sebagai mutasyabihat. Baik, takwa dapat diertikan jika kamu takut kepada Allah kerana cahaya daripada Allah. Apa makna takwa? Takwa maknanya yang pertama sekali, takut kepada Allah kerana cahaya daripada Allah. Bukan takut kerana dapat penyakit, dapat musibah. Takut kerana Allah. Kamu buatlah benda tu nanti dapat AIDS. Kamu hisaplah dada tu nanti dapat AIDS. Orang tu bukan takwa kalau dia berhenti hisap dada. Dia hendaklah berhenti hisap dada kerana Allah larang dia. Sebab hari ni ada orang yang berhenti daripada buat kerja bukan kerana Allah,
Kerana tak dapat. Kamu dah tak tikam nombor, Mat. Tak pernah kena buat apa tikam. Dia berhenti tikam sebab tak pernah kena. Cuba kena sekali. Orang macam ni kalau dapat nombor baik punya, mesti dia tikam balik. Nak pergi sembahyang subuh, dia tengok kereta accident, dia ambil number. Kok kena, kata dia. Tapi kalau orang yang berhenti kerana Allah, tengok kedai nombor pun tidak mau, baca paper bahagian nombor langsung tak baca. Sebab dia benci pada perkataan judi itu. Dia berhenti bertikam nombor, bertikam judi kerana Allah, bukan kerana tidak kena. Itulah takwa. Bagus akak dah pakai tudung kepala. Dulu akak tak pakai. Cantik akak sekarang. Akak pun jawab, macam mana akak tak pakai? Akak sekarang dah beruban. Pakai tudungnya itu bukan kerana Allah, sebab uban. Itu bukan takwa. Sebab itu bila-bila masa dia boleh buang balik. Sebab pemakaian dia bukan takut pada Allah. Pemakaian dia kerana semua orang pakai. Kalau aku pakai, kan pelik. Aku seorang tak pakai, orang lain pakai, kan pelik bunyi dia. Pakai je lah, sangkut lah tang mana pun. Sebab tu kita tak heran, dia sangkut pada waktu pilihan raya ya. Habis pilihan raya dia buang balik, relax ya. Sebab tudung juga dijadikan isu dalam pilihan raya. Maka untuk menutup orang, jangan bercakap tentang isteri yang tak bertudung, letaklah juga, sangkutlah pergi mana pun. Ikutlah kempen laki pergi mana pun. Habis-habis waktu kempen, dia buka balik. Sebab apa? Pemakaian dia bukan kerana takut pada Allah. Pemakaian dia untuk menarik pengundi. Ini jauh daripada sifat takwa. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ramai-ramai ke, sama ada duduk seorang-seorang ke, dia tetap pegang hukum Allah. Ada orang yang pegang hukum Allah jika duduk ramai-ramai. Tapi bila dia duduk seorang-seorang atau jauh daripada orang yang dia kenal ataupun orang kenal dia, maka dia akan lari daripada peraturan Allah Ta'ala. Orang ini tidak dipanggil sebagai takwa. Yang kedua, takwa itu maknanya ialah mengharapkan rahmat Allah. Saya bila tengok satu penganalisis politik malam pengumuman keputusan pilihan raya, bila dia tengok Kelantan tetap tak jatuh, penganalisis ni berkata, nampaknya rakyat Kelantan lebih memilih syurga daripada pembangunan, kata dia. Kan pelik tu bunyi dia, tuan-tuan. Nampaknya rakyat Kelantan lebih memilih syurga daripada pembangunan. Bengong sungguhlah. Manalah dia mengaji ni, tuan-tuan? Kelulusan manalah orang ni? Hidup tuan-tuan ni, matlamat tuan-tuan semua nak syurga. Pembangunan atas dunia ni tara mana sangat. Tak ada nilai langsung yang nikmat dalam dunia ni, dalam syurga tak main lah. Masuk di tepi pintu syurga pun tak layak dunia ni. Nikmat paling besar dalam dunia ni, duduk di kaki pintu syurga pun tak layak. Langsung tak main lah, tuan-tuan. Tuan-tuan kata nikmat dalam dunia ni rumah besar. Tuan-tuan kata rumah besar, kolam renang ada, aircon ada, kapet ada, pinggan mangkuk, semuanya ada. Adakah itu nikmat? Tidak lagi. Belum nikmat yang sebenar. Sebab lepas tuan-tuan menggunakan pinggan mangkuk, tuan-tuan kena basuh pinggan tu. Kalau tak basuh nanti berkulat. Nikmat apa? Lepas makan sakit perut. Dalam syurga pinggan tak payah basuh sebab tak kotor, tak ada ulat, tak ada kulat, dan perut tak sakit lepas makan. Itulah nikmat. Sekarang tuan-tuan kata kereta tuan-tuan nikmat, rosak kena repair, minyak kena isi, sampai dekat plaza kena bayar tol. Nikmat apa? Jam sengguk-sengguk. Dalam syurga tak ada jam, tak ada minyak, tak ada rosak, tak ada bateri kong, tak ada. Itulah nikmat. Hidup kita, matlamat kita syurga. Ni yang kita duk sebut ni, mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Allah di dunia ini, keampunan Allah. Nikmat Allah di dunia ini, kasih sayang Allah. Rahmat Allah di hari kiamat ialah syurga.
Memang itulah tuntutan orang bertakwa. Kalau kita tidak mau kepada syurga, saya tak tahulah tuan-tuan orang nak jadi apa. Kerana menganggap syurga dunia lebih mulia dan hebat daripada syurga Allah di hari kiamat. Orang yang menganggap demikian jauh daripada kalimah takwa dan sifat takwa. Dan kamu telah melakukan kebaikan sesuai dengan aturan Allah. Yang ketiga, sifat takwa itu ialah melakukan kebaikan. Kebaikan maknanya ibadat. Kebaikan maknanya perangai, akhlak. Kebaikan itu maknanya sesuatu perkara yang ma'ruf, yang baik. Hendaklah dibuat dengan peraturan Allah. Sebab ada orang yang membuat kebaikan, yang membuat ibadat, yang membuat akhlak yang baik bukan dengan aturan Allah. Oi, dia tu bagus, saya jumpa dia baguslah, isteri dia pun ramah. Nampak? Sifat baik dia sudah ada. Saya bersalam dengan suami dia, saya juga bersalam dengan isteri dia, setiap belaga pipi lagi, baguslah isteri dia. Mereka cukup melayan tetamu. Iyakah? Akhlak itukah yang dikatakan peraturan Allah? Itu bukan akhlak yang baik. Sebab walaupun kamu rasa baik, boleh belaga pipi dengan isteri dia, suami dia tengok senyum je, tersengih je laki dia. Laki dia sporting, mereka bagilah dia open lah. Itu bukan open, itu open ke neraka. Peraturan yang baik ialah peraturan dengan peraturan Allah. Canggih macam mana pun peraturan yang kita buat, kalau bukan datang daripada Allah, tetap dia rosak. Mungkin sekarang nampak canggih, akan datang akan nampak huru-hara. Ataupun ibadat yang dibuat mesti dengan cara Rasulullah buat. Walaupun ikhlas macam mana pun tuan-tuan, tuan-tuan bangkit semayang subuh, ikhlas sangat. Tinggalkan gebah, tinggalkan selimut, tinggalkan tilam, tinggalkan bantal. Pagi-pagi buta datang masjid, datang surau untuk semayang subuh. Orang angkat tangan takbir, Allahu Akbar, semayang subuh. Tuan-tuan pula angkat tangan, duduk dalam satu saf. Orang Allahu Akbar, tuan-tuan, apa dia ni? Habis salam, tuan-tuan pun, kita tanya dekat dia, kamu semayang apa doa ni? Semayang subuh. Mana ada subuh janji semayang, kamu cara kamu, aku cara aku, kata dia. Itu bukan peraturan Allah. Allah tolak. Allah nak ibadat cara Allah, tak boleh ubah. Ini yang kata muhkam tadi. Tuan-tuan tidak boleh pergi ambil kemah 4 segi, pergi letak dekat padang depan, ambil 3 tong drum, letak pula jarak buh pacok kayu tengah-tengah tong drum pula. Kemudian tuan-tuan pakai kain ihram, tuan-tuan tawaf dekat kemah 4 segi. Apa tu haji buat tu haji? Umrah. Ni tawaf ni, kata dia. Tawaf ifadah pula. Itu yang 3 ton drum tu apa? Tu tempat saya melontar. Tu Jamratul Ula, Jamratul apa semua tu, sampai Jamratul Sughra, sampai Jamratul Aqabah. Mana boleh buat di sini? Haji mesti buat di Mekah. Ini yang dipanggil sebagai peraturan yang sesuai dengan peraturan Allah. Itu dipanggil sifat takwa. Kalau tuan-tuan menganggap ada peraturan yang lain lebih baik daripada peraturan Allah, syiriklah. Semalam saya sentuh di surah Kemensah, surah Al-Iman, tentang konsep Al-Quran. Sesuatu yang datang daripada Allah mesti baik. Bila kita anggap ada benda lain yang lebih baik daripada Allah, maka ditolaklah pahaman kita itu. Tuan-tuan rujuk di dalam surah Sabah ayat 23. Qul aruniyal ladzi malhaqtum bihi syuraka kalla bal huwallahul azizul hakim. Katakan Muhammad kepada umat kamu, tunjukkan kepada aku apa-apa yang kamu syirikkan kepada aku. Apa yang kamu syirikkan kepada Allah, Allah kata tunjukkan pada dia. Batu kah, kayu kah, manusia kah, cincin kah, rantai kah, gelang kah,
matahari kah, manusia kah, pemimpin kah, yang dianggap sama padan dengan Tuhan, tunjukkan pada aku nak tengok, kata Allah. Kalla bal huwallahul azizul hakim. Sebenarnya, kata Allah, dialah Allah, Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Membawa maksud ayat ini, punca manusia jadi syirik ada dua, iaitu menganggap ada makhluk lebih berkuasa daripada Allah. Yang kedua, menganggap makhluk lebih bijak daripada Allah. Dua punca kenapa jadi syirik. Syirik yang pertama, puncanya ialah menganggap ada makhluk lebih berkuasa daripada Tuhan. Satu orang pakai cincin di jari. Cincin apa tu kat leher? Cincin ni cincin ubat. Makcik kat leher ni sakit santau. Kak Leha pergi berubat di Kedah, bomo tu bagi pakai cincin ni. Lepas-lepas pakai tu lega. Tak ada dah batuk-batuk. Oh gitu. Atau kalau cincin tu hilang, itu yang Kak Leha takut sakit balik. Maknanya cincin itu sekarang sudah dianggap lebih berkuasa daripada Allah. Syirik lah. Senang aja, bukannya susah, tuan-tuan. Apa yang di tangan anak akak tu? Kita tanya dia bila dia bawa baby dia pergi cek doktor. Bukan doktor cek, dia cek doktor. Nak mana tu akak? Nak cek doktor. Sekarang siapa sakit ni? Doktor sakit ke anak akak sakit? Patutnya nak pergi doktor buat cek. Dia sebut cek doktor. Dia sendiri nak periksa doktor. Kita tengok dia dukung anak dia ada benang hitam di sini. Bila kita tanya pada kak ni, benang apa tu akak? Tak tahulah, Tok Bidat tu datang. Lepas minggu akak bersalin, dia datang lengur akak. Ada kesuka pakaikan benang tu. Kata dia, yelah kan budak-budak ni nampak benda tak nampak kan. Jadi lepas pakai tu tak nampak lah, kata dia. Tak nangis lah kak. Tak adalah menangis-nangis apa. Tu yang kak takut tu, kalau gelang tu, benang tu putus ke apa kan, takut menangis pula. Ini budaya yang sampai sekarang ni, maju macam mana pun benang hitam masih lagi dipercayai. Tuan-tuan anggap benang hitam tu mampu mengubah, maka hukum dia jadi syirik kita. Tak habis-habis lagi masalah itu. Masalah syirik pada Allah, menganggap berkuasanya manusia lebih daripada Allah. Tak habis lagi. Walaupun 5 dah habis, tak habis lagi. Sebab ada orang faham, kalau dema tak ada ke, nak makan apa kita? Kamu jaga baik-baik. Kalau dema kalah, kita makan ubi kayu lah. Ini pahaman syirik. Pahaman yang menganggap hanya ada satu puak yang boleh bagi makan 25 juta rakyat dia. Kalau kalah dema tak makan lah kita, balik zaman Jepun lah kita, hara lah kita, tak tahulah kita. Siapa yang bagi rezeki ni? Allah yang bagi, bukan manusia. Pahaman menganggap manusia bagi rezeki ni sampai sekarang kuat lagi. Seorang isteri yang tak bekerja, dia gantung harap pada suami dia lebih daripada Allah. Tak tahulah siapa nak bagi makan akak. Selama ni suami akak yang bagi makan. Dia pun dah tak ada, dia dah mati. Tak tahulah akak. Oh, susah hati dah tuan-tuan. Sebab suami dia mati aksiden. Siapa nak bagi dia makan? Dia pula tak kerja apa. Apa susah? Kahwinlah baru. Bersatu, kita teguh. Bercerai, kita kahwin baru. Tak ada jadi hal apa. Ada orang yang bergantung pada anak. Selama ni ustaz dia lah yang hantar saya 500 bulan. Tak tahulah siapa nak hantar balik. Dia dah tak ada. Nak makan apa saya ustaz? Sebelum anak akak kerja, akak makan tak? Sebelum anak makcik kerja, makcik makan tak? Sebelum anak makcik lahir, makcik makan tak? Makan. Siapa yang bagi sebelum anak akak lahir, anak makcik lahir? Allah bagi ada je. Ini yang kita kena faham.
Sebab ada orang yang tak berani, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia anggap manusia yang bagi rezeki. Kan itu syirik. Allah soal kepada kita di dalam Al-Quran, qul may yarzuqukum minas samawati wal ard qul lillahi. Katakan Muhammad kepada umat kamu, siapa yang memberikan rezeki kepada kamu daripada langit dan bumi? Jawapannya ialah Allah. Mana-mana orang yang menganggap bahawa manusia yang bagi rezeki, hantu yang bagi rezeki, jin yang bagi rezeki kepada dia, ini perbuatan syirik dan mengakibatkan iman dan ibadatnya sama sekali ditolak dan jauh dia daripada sifat takwa. Allah soal terang-terang dalam ayat tadi, dan Allah sebut rezeki daripada dua, daripada langit, daripada bumi. Dan Allah sebut rezeki daripada langit lebih awal daripada rezeki daripada bumi. Qul may yarzuqukum minas samawat. Siapakah yang menurunkan kepada kamu rezeki, yang memberikan kamu rezeki daripada langit-langit? Allah tak sebut bumi dulu, Allah sebut langit dulu, menunjukkan bahawa potensi mendapat rezeki daripada langit lebih besar luasnya daripada rezeki daripada bumi. Kita sekarang hanya nampak rezeki daripada bumi saja yang luas. Tengok bendang, tengok sawah, tengok kelapa sawit, tengok getah, memang itu rezeki. Tetapi rezeki yang lebih besar daripada ayat ini, Allah sebut rezeki daripada langit. Betul, punca rezeki daripada air, air daripada langit, hujan. Dengan hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Daripada tumbuh-tumbuhan tadi menanamkan benih dan sebagainya, memberikan kerja, memberikan makanan, memberikan rezeki pada manusia. Itu satu bentuk dipanggil sebagai hujan. Yang keduanya, rezeki daripada langit lebih mewah daripada rezeki di bumi. Sebab itu tuan-tuan boleh tengok, daripada 10 orang yang jadi bilioner dalam Malaysia ni, yang orang paling atas sekali kayanya ialah orang yang menguasai penguasaan langit. Yang ni yang orang Islam tak ambil pada ayat ini. Dia hanya duk sibuk bergelut di bumi, dia tak bergelut di angkasa. Cuma tuan-tuan tengok manusia paling kaya di Malaysia, satu orang India. Dia menguasai teknologi angkasa, dia menguasai syarikat telekomunikasi, dia menguasai syarikat televisyen berbayar. Sekarang dia jadi jutawan paling kaya di Malaysia. Dia menguasai langit. Langit tu tuan-tuan jangan anggap kosong, nampak awan saja. Ada di langit tu macam-macam tuan-tuan boleh buat. Tuan-tuan tengok orang yang jadi jutawan paling kaya di Malaysia sekarang, orang yang menguasai teknologi telekomunikasi. Ataupun tuan-tuan boleh tengok orang yang pada kedudukan nombor 5, nombor 6 sekarang ini, orang yang menguasai syarikat penerbangan. Rezekinya ialah membuat kapal terbang, menguasai sistem penerbangan. Sampai kita kena buat sistem lapangan terbang tambah murah dekat dia orang. Ini yang dikatakan kemajuan, yang dikatakan rezeki. Yang terlibat dengan orang kaya-kaya ni semua penguasaan angkasa, penguasaan kapal terbang, penguasaan jet pejuang, penguasaan satelit, penguasaan siaran langsung di antara benua dengan benua. Kita tengok bola sepak, siaran langsung daripada England, Chelsea lawan dengan Liverpool. Berapa juta sekali siaran langsung itu tuan-tuan. Hanya nak tengok siaran langsung saja, bayangkan teknologi yang masuk itu. Bayangkan pendapatan yang masuk daripada sistem satelit itu. Dalam poket tuan-tuan sekarang ni semua ada handphone. Handphone tuan-tuan semuanya berurusan dengan urusan di langit. Bayangkan berapa juta tuan-tuan keuntungan mereka hanya dengan SMS saja. Ini yang dikatakan rezeki daripada langit, yang orang Islam kena ambil peluang ini. Jangan duk serah pada bukan Islam. Daripada kita duk serah pada bukan Islam, inilah mereka melahirkan pula jutawan-jutawan kecil di bumi. Mereka menjadi jutawan di angkasa, dan mereka menjadikan bangsa mereka pula jutawan-jutawan di bumi. Bagi modal buat pasaraya, bagi modal buat perniagaan ini. Akhirnya di bumi dia pun ambil, di angkasa pun dia pun ambil. Allah sebut dalam Quran tentang rezeki daripada langit lebih daripada rezeki di bumi. Baik. Begitu juga yang keduanya, punca manusia menjadi syirik kepada Allah bila menganggap ada makhluk lain lebih bijak daripada Allah.
Sesiapa yang menganggap makhluk lain lebih bijak daripada Allah, maka dia syirik. Dia syirik. Kita kena ambil hukum Quran. Tak boleh kalau kita tolak Quran. Orang pun jawab, dia orang tu tahulah boleh tak boleh. Dia orang kan pandai. Dia orang kata tak sesuai Al-Quran tu, tak sesuai lah. Dia orang pandai semua tu. Semua doktor-doktor PhD tu, kata dia. Maknanya kita dah anggap doktor PhD ini lebih pandai daripada Allah. Bila kita menganggap Al-Quran yang Allah bagi tak sesuai, ada peraturan lain lebih sesuai daripada Allah, itulah syirik. Cuba tuan-tuan letak Quran di lantai. Tuan-tuan ambil satu Quran, letak di lantai. Agak-agak siapa yang akan marah tuan-tuan? Ramai ada orang akan marah? Ramai. Semua jemaah marah. Apa tak Quran di bawah tu? Dosa. Tak ada adab tak Quran di bawah. Cepat-cepat orang ambil. Ataupun Al-Quran tuan-tuan letak di rumah. Datang anak tuan-tuan, dia bawa mari majalah penyanyi, letak atas Quran. Tuan-tuan marah tak? Apa ni letak mangga atas Quran? Biadab betul budak ni. Kita marah juga kalau orang letak benda lain atas Quran. Marah tuan-tuan. Saya masa mengaji dulu, letak pen atas Quran pun ustaz marah. Letak pen saja, tak ada adab. Letak pen, apatah lagi letak benda lain. Sebab tu di rumah kita orang Melayu ni, Al-Quran paling tinggi sekali. Tak boleh rendah-rendah. Tak, almari tu, di atas almari Quran. Tu yang sebab jarang baca Quran. Duduk di atas. Nak baca tu kena pergi ambil kerusi dulu. Ambil panjat baru pergi baca pula. Pergi letak pula lah. Jatuh kerusi tu, patah kaki. Lepas tu tak baca dah, tunggu dia mati baru baca balik. Cukup, tak boleh letak di bawah. Tak boleh Quran di bawah, benda lain di atas. Kita cukup pantang. Tetapi bila duduk di alam yang nyata, sekarang peraturan Al-Quran di bawah, undang-undang orang putih di atas. Siapa pun tak marah. Relax. Letak Al-Quran di bawah, majalah hiburan di atas, kita marah. Dalam negara kita sekarang, perlembagaan Quran di bawah, perlembagaan lotrik di atas Al-Quran. Kenapa tak marah? Bukankah itu syirik? Kerana menganggap perlembagaan yang dicipta oleh manusia yang bernama lotrik lebih elok daripada penciptaan perlembagaan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, Tuhan kita. Sekarang siapa Tuhan ni? Lotrik ke Allah? Macam tu kita nak mengaku kita bertakwa, jauh tuan-tuan. Selagi mana kita menganggap bahawa apa yang dicipta oleh manusia lebih baik daripada apa yang dicipta oleh Allah. Baik, kemudian dengan harapan kamu akan memperolehi pahala daripada Allah. Dan kamu juga yang keempat, makna takwa ialah menghindari keburukan, menghindari kejahatan, menghindari benda haram, berkat cahaya daripada Allah kerana kamu takut kepada siksanya, takut kepada neraka. Itulah dia makna takwa. Yang pertama, makna takwa ialah takut kepada Allah kerana Allah, berhenti buat maksiat kerana Allah, bukan kerana sebab lain. Kenapa akak dah berhenti jadi pelacur akak? Sebab akak dah tua, tak ada pelanggan dah. Tak mahu dia. Bukan macam itu alasan berhenti. Kerana apa pakcik dah berhenti minum arak pakcik? Pakcik sakit jantung. Doktor nasihatkan berhenti. Kalau doktor tak nasihatkan berhenti, pakcik minum juga. Ini bukannya takwa. Yang kedua, takwa itu maknanya ialah melakukan sesuatu ibadat, kebaikan mengikut hukum syarak. Yang ketiganya, takwa ialah semata-mata mengharap rahmat Allah. Yang keempat, berhenti daripada berbuat kejahatan kerana takut siksa Allah. Ada juga yang mengatakan bahawa takwa bererti melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan
dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang, serta membenarkan khabar yang datang daripada Allah dan khabar yang datang daripada Rasulnya. Saya tuan-tuan tengok orang duk bercakap tiap-tiap kali maulid Nabi ni, kadang-kadang kesian dekat Nabi. Macam duk membohong kat Nabi je. Nabi Muhammad adalah contoh teladan yang terbaik kepada kita. Maka marilah kita sama-sama mengikut junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ke tuan-tuan? Masa ucapan maulud saja cakap macam itu. Keluar maulud, habislah. Yang mana pakai tudung dilondehkan balik. Tadi masa majlis maulud tak salam dengan perempuan, habis-habis maulud salam balik. Di mana dia kata ikut Nabi tu? Sebelum laki-laki bersalam dengan perempuan yang bukan mahram, patut dia tanya dulu, Nabi ada salam tak? Orang yang bertakwa tu apa? Sebelum dia buat, dia tanya dulu, Nabi ada buat tak? Nabi tak ada buat, tak payah buat. Itulah dia yang dikatakan takwa. Bukan boleh fikir dengan kepala otak dia. Sesuatu yang kita kena tanya, salah tak benda ni? Salah tak benda ni? Betulkah benda yang aku nak buat? Itulah dia ikutan kita Nabi Muhammad. Contoh kita Nabi Muhammad. Saya sebutkan semalam di surah Al-Iman, orang hanya mengikut Rasulullah cara nak potong kuku. Orang cuma meniru Nabi Muhammad cara nak simpan janggut, cara nak pakai serban. Adakah Nabi Muhammad itu hanya untuk itu diutuskan? Masuk tandas, keluar tandas, kahwin. Adakah macam tu saja Nabi datang? Kenapa tidak mengambil Nabi dalam semua bidang? Bidang perbandaran cara Nabi, diplomatik cara Nabi, perniagaan cara Nabi, politik cara Nabi, pergaulan dalam masyarakat berbilang bangsa cara Nabi. Nabi tu kan semuanya benda tu ada pada hidup Nabi. Al-Quran yang kita baca itu dipanggil Al-Quran yang tak berjalan. Yang perlu dibaca baru kita boleh tahu. Itu dipanggil Al-Quran tidak berjalan. Al-Quran yang berjalan ialah Nabi Muhammad. Macam Al-Quran yang bergerak. Kenapa tak ditiru cara Nabi itu? Mungkin kita tidak faham lebih mendalam tentang Al-Quran. Tetapi kita boleh faham tentang hadis Nabi, cara Nabi, perbuatan Nabi. Dan apa yang Nabi buat itulah gambaran dan jelmaan daripada Quran dalam sistem kehidupan. Bila manusia menganggap Nabi ni hanya sesuai zaman dulu, kalau ustaz nak ikut Nabi ustaz, nanti ustaz balik ke Ipoh, ustaz naik unta. Sebab zaman Nabi tidak ada kereta. Kalau Nabi ada kereta, Nabi pun naik kereta. Zaman itu cuma ada unta dan kuda sebagai kenderaan yang pantas. Yang paling pantasnya ialah kuda. Sebab tu Nabi Muhammad naik Isra' Mi'raj dengan buruk. Yang kuat, yang pantas, yang tegap. Kenapa Nabi tak naik unta pergi ke Isra' Mi'raj? Kerana kenderaan yang paling elok pada masa Nabi nak Mi'raj ialah buruk. Faham daripada situ apa kenderaan kita yang paling elok sekarang ini untuk diperjalankan ataupun untuk memperjalankan kita, itulah kenderaan kita. Tak payahlah tuan-tuan naik basikal daripada Perak pergi Ipoh, daripada Perak pergi KL pergi Ipoh. Tak payahlah. Apa kenderaan yang paling pantas sekarang selain daripada basikal? Motor. Kalau lebih baik pada motor, kereta. Silakan naik kereta. Sebab Nabi dah tunjuk pada kita kenderaan yang paling pantas, yang paling kuat, paling elok, buruk. Ketika Mi'raj, buruk lah. Itulah konsep dia kena faham di situ. Bukannya kena naik unta juga nak tiru Nabi. Tidak. Mengikut kepada keadaan semasa. Apa yang terbaik kepada kita, apa yang terelok pada kita, itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebahagian lagi mengatakan bahawa melakukan amal-amal ketaatan dan meninggalkan kejahatan. Abu Talib, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an mengatakan,
al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Apa makna takwa? Menurut pendapat Sayyidina Ali, bahwasanya al-khawf minal jalil, takut kepada Allah, zat yang maha agung. Orang yang bertakwa bila sebut nama Allah menggetar hatinya. Orang yang baik kalau sebut nama Allah menggetar hati dia. Macam yang berlaku pada Nabi bila Nabi duduk menyandar dekat sebatang pokok, tiba-tiba datang orang kafir letakkan pedang di bawah tengkuk Nabi Muhammad. Nabi duduk menyandar berehat. Datang seorang yang musuh Nabi letak pedang di tengkuk. Muhammad, sekarang siapa yang boleh selamatkan kamu daripada pedang aku? Nabi Muhammad jawab, Allahu Rabbi. Allah Tuhan aku yang boleh menyelamatkan aku daripada pedang. Bila sebut Allah yang boleh selamatkan pedang tu jatuh, tuan-tuan, menggetar hati dia walaupun dia belum Islam. Kita macam mana, tuan-tuan? Disebut kalimah Allah dalam benda maksiat, tak menggetar pun hati. Penyanyi popular jatuh kepada, bila dapat saja anugerah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Dengan baju tak pakai baju dalam, bentang dada saja, baju atas tak ada meskerak dada ni, syukur pada Allah, kerana ini adalah anugerah pada Allah. Tu tak boleh bayang tak, menyebut nama Allah dalam keadaan yang sangat hina itu, langsung tidak ada perasaan takut kepada Allah, itu bukan takwa. Seolah-olah Allah meredai perbuatan itu. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, mengamalkan kitab yang diturunkan, itu takwa nombor 2. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutlah kamu dengan apa yang telah diturunkan kepada kamu oleh Tuhan kamu. Allah kata ikut Quran. Kalau kita sekarang tidak mengikut Quran, belum tentu kita bertakwa. Syarat takwa, kata Imam Ali, Sayyidina Ali. Sebab tu, tuan-tuan, saya kadang-kadang seronok dengan perubahan-perubahan yang tak disangka-sangka. Yang kalah pun tak sangka. Yang kalah pun tak sangka kalah. Menung, betul ke aku kalah? Sekarang ni gelak seorang-seorang, diam seorang-seorang tu, tak apa nak percaya lagi. Yang menang tu pun tak sangka menang. Menung, betul ke aku menang? Dia tarik rambut dia, dia cubit, betul dia. Yang menang tak sangka, yang kalah pun tak sangka. Perubahan-perubahan yang drastik. Cuma kita takut perubahan ini berlaku sebentar atau bermusim, kerana tidak bersandarkan dan didasarkan kepada akidah. Perubahan ini berdasarkan kerana marah. Marah aja. Sana naik, sini naik. Tak lalu aku nak bayar. Semuanya mahal. Bayangkan nanti kalau turun. Marah lagi, Pak. Pak tak marah dah. Tak marah dah. Buatlah. Kita takut macam itu. Hari ini perubahan berlaku kerana apa? Kerana terlalu tak larat nak dengar dah. Buka paper, ya Allah, duk kutuk orang Melayu tak habis. Buka tali beset, duk kutuk bangsa sendiri, apalah. Kita pun rasa jemu dah, naik berbulu dah mata. TV tak tengok, paper tak baca. Kalau baca paper pun sokan je, Lee Chong Wei, baca Chong Wei je. Manusia berubah kerana marah. Bayangkan nanti kalau marah tu hilang. TV cerita yang baik-baik aja, paper yang baik-baik aja. Dia akan berubah balik. Sebab itu perubahan yang hakiki, perubahan yang dikehendaki ialah perubahan yang didasarkan kepada akidah, perubahan yang didasarkan dengan takwa. Dia takkan berubah sampai bila-bila. Sebab itu tanggungjawab kita sekarang, tuan-tuan, ialah menang satu hal, berjaya satu hal,
Tapi jangan lupa penekanan ilmu, penekanan tarbiyah, penekanan akidah, penekanan supaya manusia menjadi bertakwa, supaya kekal perubahan itu. Bila perubahan hanya bersandar kepada marah, bila marah hilang, bertukarlah balik. Bila marah kerana barang naik, kalau barang turun, hilanglah balik. Marah kerana tak dapat 2,000, kalau dapat 4,000, minta 2,000 pun tak bagi. Apalah, bagilah anak-anak sekolah yuran tu, bagilah 2,000. Tuk dia umum 4,000. Weh, bagi juga ya. Sudah tuan-tuan. Sebab itu manusia yang baik, hang bagi 2,000 ke, hang bagi kem batik ke, hang buat projek jambatan ke, hang buat bagi kem pelekat ke, hang buat masjid ke, buat silakan buat, tapi tetap kami memilih yang ini. Ini yang dikatakan akidah. Nak sampai pada tahap itu, maka kita tidak boleh leka, tidak boleh seronok, tidak boleh bangga, dan tidak boleh lupa dan alpah. Yang pentingnya ialah usaha takwa, usaha tarbiyah, usaha pendidikan wajib berterusan. Yang ni yang kita lupa, takut kita lupa. Yang ketiga kata dia, warida bil qalil, reda dengan sedikit. Takwa tu apa? Reda dengan sedikit. Bila sedikit pun tak reda, banyak pun tak cukup, jauh daripada sifat takwa. Orang yang bertakwa sikit-sikit, alhamdulillah. Sihat pun alhamdulillah. Sakit pun alhamdulillah. Masya Allah, pelik sungguh orang Islam ni. Sihat alhamdulillah, sakit pun alhamdulillah. Nabi Muhammad kalau dia jumpa orang, Nabi Muhammad tanya, ya, Nabi Muhammad tanya, apa khabar? Kaifa hal? Nabi tanya, apa khabar? Baik, jawab laki-laki. Apa khabar? Baik. Apa khabar? Baik. Berkali-kali Nabi tanya, apa khabar? Baik. Apa khabar kamu? Baik, alhamdulillah. Baru Nabi tak tanya. Selagi mana belum sebut alhamdulillah, Nabi tanya. Nabi nak dengar perkataan Allah saja daripada mulut kita. Lepas ni kalau tuan-tuan jumpa orang, tanya dekat dia, apa khabar? Baik. Apa khabar? Baik. Apa khabar? Baik. Dia sepak kita, tuan-tuan. Cuba kita buat. Asal jawab alhamdulillah, asal jawab insya-Allah. Ini masalah dia macam Allah tak ada. Cakapnya takabur, seolah-olah Allah tak ada. Tidak ada kuasa yang boleh menumbangkan kita. Sudah tuan-tuan. Tumbang, berletak jawatan tu. Tuhan tu ada. Tidak ada perkataan insya-Allah. Inilah dia bakal menteri besar kita. Sikit-sikit bakal kita. Tuk 2 seat kalah. Parlimen kalah, DUN pun kalah. Di mana perkataan insya-Allah itu? Kamu tidak bergantung pada Allah macam mana Allah suka. Seolah-olah Allah tidak ada mampu nak takbir, nak letak. Dah. Bukankah Allah dah sebut dalam Quran, dalam tahlil yang tuan-tuan bacakan itu, wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah boleh angkat orang, Allah boleh turunkan orang. Benda tu terlalu mudah bagi Allah. Bila manusia yang bertakwa kepada Allah, dia gantung pada Allah, dia tak gantung pada manusia. Bila manusia itu tidak bertakwa, pergantungan itu sudah hilang. Bila dia sudah hilang, dia akan jadi lemah, dia bukan jadi kuat. Orang yang bergantung pada Allah cukup kuat walaupun sikit. Orang yang bergantung sesama makhluk jadi lemah walaupun ramai makhluk yang menolongnya. Baik, yang keempat, wal isti'dad li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk hari kematian. Apa dia takwa? Mempersiapkan diri untuk kematian. Orang yang baik-baik kalau mati sekarang pun tak apa. Orang bertakwa ni kalau dia mati sekarang pun tak apa, dah ready dah. Cuba kita tanya pada diri kita masing-masing, kalau aku mati sekarang, boleh tak?
Nabi Muhammad bila malaikat maut datang di rumah dia, ketuk pintu Nabi Muhammad. Nabi tanya siapa? Siti Fatimah tanya siapa? Saya nak jumpa Rasulullah. Muhammad, Rasulullah sakit. Dia tak nak jumpa, dia tak boleh jumpa orang. Bangkit pun tak boleh, buka mata pun tak boleh tu. Tutup pintu. Malaikat maut bagi salam lagi. Assalamualaikum ya ahlal bait. Buka lagi Fatimah. Kamu lagi kan saya dah cakap Nabi sakit. Buka lagi sekali. Kan aku dah cakap Nabi sakit. Rasulullah dengar perkataan itu. Rasulullah tanya siapa tu Fatimah. Entahlah Rasulullah. Aku tak pernah tengok lah orang ni. Bila saya tengok dia saya gerun Rasulullah. Tak pernah tengok. Entah daripada mana datang. Saya tak tahu. Kamu tak kenal ke Fatimah? Tak kenal ke dia? Tak. Itulah dia. Orang yang makhluk Allah yang meramaikan kubur. Itulah makhluk Allah yang kerjanya meramaikan kubur. Yang kerjanya mengurangkan orang di dunia. Itulah makhluk Allah yang memutuskan kelazatan dan kenikmatan dunia. Fatimah itulah malaikat maut. Bila dengar malaikat maut datang, Fatimah pengsan, tuan-tuan. Adakah Rasulullah nak meninggalkan kami? Kata Rasulullah, ya. Dengar kata nak meninggalkan kami, pengsan Fatimah. Bila sedar daripada pengsannya, malaikat maut sudah ada dalam rumah dia. Nabi tanya kepada malaikat maut, apa tujuan kamu datang? Adakah datang nak ziarah aku atau datang nak cabut nyawa aku? Kata malaikat maut, kedua-duanya. Aku datang untuk ziarah kamu dan aku datang untuk cabut nyawa kamu. Itu pun kalau kamu izinkan wahai Muhammad. Itu pun kalau kamu izin. Mulia sungguh Nabi Muhammad. Sampai Allah Ta'ala tanya pada dia. Kalau dia izin, cabut. Kalau dia tak izin, tangguh dulu. Khas untuk Nabi ya. Kalaulah tuan-tuan balik ke rumah pukul 8 pagi nanti, sampai ke rumah, malaikat duk cok kursi. Baru balik kuliah subuh haji. Ya, kamu siapa? Malaikat maut. Aku datang nak cabut nyawa kamu. Kamu izin tak? Agak-agak tuan-tuan nak jawab apa? Pasal tak payah lagi lah kot. Dengar ceritanya orang sebelah tu pun dah sakit lama. Kamu pergi cabut je dululah. Maknanya kita belum membuat persiapan. Kalau orang bertakwa, dia rasa kalau mati sekarang pun tak puas. Soalan inilah yang kita kena tanya dalam diri masing-masing. Aku bersedia akan mati. Tuan-tuan jangan anggap kubur tu tempat yang menyakit, tempat yang mengazabkan semata-mata. Kubur juga adalah tempat nikmat, tempat istirahat yang kekal abadi. Jangan anggap kubur tu tempat ular saja, tempat kala jengking saja. Dalam dia juga ada taman-taman syurga. Dan itulah tempat rehat buat sementara sebelum sampai di akhirat. Kalaulah kita orang bertakwa, tak apa, mati pun tak apa, saya bersedia. Sebab kita rasa dosa besar kita tak buat. Dosa dengan mak bapak kita dah minta maaf. Dosa dengan isteri kita dah minta ampun. Dengan kawan-kawan kita semua kita baik. Tak ada siapa pun yang kita busuk hati dengan dia. Tidak ada seorang pun yang kita hasad dengan dia. Pernah tak tuan-tuan sebelum tidur malam, sebelum tuan-tuan tidur malam, tuan-tuan bangun, tuan-tuan menghadap pada Allah. Ya Allah, aku maafkan semua dosa orang pada aku. Tidak ada dosa mereka dengan aku. Aku ampunkan mereka. Aku ampunkan Makcik Leha. Aku ampunkan Pakcik Nawak. Aku ampunkan Pak Mat Tempe. Pernah tak kita minta, kita cakap macam tu? Walaupun mereka menyakitkan hati aku, tapi aku maafkan mereka ya Allah. Ampunkanlah mereka ya Allah. Tidur. Kemudian tidur. Siapa yang boleh buat macam itu? Tuan-tuan tahu tak, itulah amalan seorang sahabat Nabi yang Nabi kata dijamin syurga orang itu.
Nabi tengah mengajar, tiba-tiba Nabi stop mengajar. Nabi kata, kamu nak kenal ada ahli syurga? Kata sahabat, ya. Kamu tunggu sekejap, nanti dia datang. Semua orang menumpu ke arah pintu. Tiba-tiba seorang laki-laki masuk. Mereka pun faham, itulah laki-laki itu. Besok Nabi mengajar lagi. Nabi kata, kamu nak kenal tak ahli syurga? Ya Rasulullah, tunggu sekejap, nanti dia masuk. Masuk laki-laki yang sama 3 kali berturut-turut. Seorang sahabat Nabi minta izin pada Nabi untuk bermalam di rumah laki-laki itu. Izinkan saya Rasulullah nak tidur di rumah dia, nak tengok ibadat macam mana dia buat. Dia begini dulu, Tuan, boleh tak saya duduk di rumah Tuan barang semalam 2? Tak apa, mai rumah saya tak ada siapa, mai lah. Tapi asru pun tak ada lah, mai lah, tak ada apa. Jadi tuan-tuan, sahabat Nabi ni usaha tak tidur. Sebab apa dia tak tidur? Dia nak tengok apa hamba Allah ni buat. Dia tengok biasa sangat. Sembahyang malam 2-3 rakaat aja. Baca Quran pun sebelum tidur aja. Tak ada kata bangkit pukul 2 pagi sembahyang sampai pukul 6. Taklah kata baca Quran 24 jam, biasa aja. Aku lagi banyak, kata kawan ni. Bila dia dah nak balik, nak berpisah dengan ahli syurga tadi, dia tu serang kepada laki-laki itu. Rasulullah kata, kamu ni ahli syurga. Alhamdulillah. Aku tumpang di rumah kamu ni sebab aku nak tengok apa amalan yang kamu buat. Tapi aku tengok amalan kamu biasa aja, simple aja. Kata dia, apa yang kamu tengok itulah yang aku selama ini. Tak ada lebih, tak ada kurang. Yang kamu tengok selama 2-3 hari kamu duduk rumah aku ini, itulah aku. Maka sahabat Nabi ni pun sampai di muka pintu. Laki-laki ni kata, sekejap, baru aku ingat, yang telah menjadi amalan aku selama ini ialah, sebelum aku tidur pada waktu malam, aku maafkan semua orang dalam tempat aku ni. Tak ada aku simpan benci, perasaan hasad, dengki, khianat. Walaupun mereka kutuk aku ke, mereka marah aku ke, aku tak pernah simpan kemarahan dalam hati aku. Dan aku maafkan semua mereka. Mungkin itulah yang menyebabkan aku termasuk sebagai ahli syurga. Boleh tuan-tuan kalau kita buat macam itu? Kita boleh maaf tak jiran kita yang tiap-tiap hari daun dia jatuh dalam laman rumah kita, sampai tak larat kita nak sapu? Berapa ramai yang duk marah pada jiran kita pasal daun bunga dia jatuh dalam rumah kita, kita buang masa habis sapu pula. Kita duk cakap dengan isteri kita sambil duk makan goreng pisang, goreng pisang. Nyampah tengok abang, daun pelam dia tu masuk rumah kita, tak larat dah saya nak sapu. Entah abang pun nak menyampah, aku tebang pokok tu kan, tak guna punya jiran. Boleh tak tuan-tuan pergi maafkan dia? Oh, susah. Patut isteri tu bangga, pokok orang daunnya jatuh dalam rumah kita. Sebab daunnya jatuh dalam rumah kita, isteri tu exercise petang-petang sapu sampah, sapu daun kering. Kan tu exercise. Kalau duduk saja-saja kan sakit badan. Jadilah juga boleh goyang tangan, goyang kaki. Cuba pandang baik pada daun. Cuba pandang baik pada daun yang gugur, jadi baiklah kita. Tapi kalau kita pandang jahat pada daun yang gugur, jahatlah kita. Sesuatu yang Allah Ta'ala bagi itu mesti baik, dan kita pandang baik. Kalau kita pandang baik itu tuan-tuan, baiklah jadinya. Tapi kalau benda baik datang daripada Allah pun kita pandang jahat, jahatlah jadinya. Kita pandang jahat pada hukum Quran, jahatlah kita. Mana boleh pakai hukum Quran nak potong tangan pencuri? Kita pandang jahat pada benda baik, akhirnya kita jadi jahat. Rumah kita kena rompak. Cuba kita pandang baik pada perintah Allah, mesti kita pun jadi baik, masyarakat pun baik, sebab Allah dah bagi yang baik. Tapi manusia dia tak anggap yang Tuhan bagi itu baik. Hikmah tak ada. Dia tidak anggap baik. Dia anggap macam-macam. Macam-macam dia anggap.
Baik, Abdullah bin Mas'ud berkata, takwa adalah kamu sentiasa mengingati Allah antara kamu dengan siksa Allah. Orang yang bertakwa ialah orang yang sentiasa ingat, ya Allah, banyaknya dosaku, ya Allah, aku takut akan siksa-Mu, ya Allah. Itu orang yang baik. Ampunkanlah aku, ya Allah. Bila tuan-tuan tengok tangan tuan-tuan, cuba tuan-tuan kenang-kenang balik tahun 60. Buat apa tangan ini? Bila tuan-tuan tengok jari-jari tuan-tuan, cuba ingat balik tahun 74. Apa jari ini buat? Bila tuan-tuan kenang-kenang apa yang tuan-tuan buat dengan jari ini tahun 90. Kenang balik. Setiap jari kita tu buat mesti ada akibat. Walaupun kerja kita hanya melukis 2 garisan saja, pun Allah akan soal. Tuan-tuan ada pen, tuan-tuan ambil pen, tuan-tuan pergi lukis dekat dinding jamban, pergi tulis macam-macam kat tandas tu. Walaupun orang tak nampak, Allah rekod. Pernah tak tuan-tuan minta maaf balik atas tulisan di dinding tandas itu? Jari kita lupa. Macam mana kita lupa pada kuku yang kita potong 10 tahun dulu. Tuan-tuan pun tak ingat dah tak mana tuan-tuan potong kuku tu, pukul berapa, jam berapa, hari apa, tak ingat dah. Tapi Allah masih ingat. Begitu juga dengan dosa yang diperbuat oleh tangan kita. Belum kita kahwin, kita dah pegang dah tangan isteri kita. Belum kahwin, duk tunang lagi. Naik motor sekali dah, naik kereta sekali dah, pergi tulis nama atas batu, pergi Kuala Kubur, tulis nama atas batu, duk merendak 2 orang balik batu tu. Kita lupa dah. Kita lupa saja tak boleh, melainkan melupakan dia dengan taubat pada Allah. Ya Allah, aku tak mau kenang benda-benda dosa tu, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Lupa dalam bentuk taubat, bukan lupa dalam bentuk ditinggalkan begitu saja. Dan berkata Umar Al-Khattab, Ubay bin Ka'ab, Umar berkata kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, sebutkan kepada aku ciri-ciri takwa. Umar orang hebat, orang nombor 2 kanan lepas Abu Bakar, bapa mertua Rasulullah. Orang hebat tuan-tuan. Hebat dia tidak menghalang dia untuk tanya kepada Ubay bin Ka'ab. Itulah dia rendah diri. Ilmu ni bukan letak pada jawatan, ilmu ni bukan letak kepada kebijaksanaan. Setengah orang bila dia jadi tok guru, dia bukan nak mengaji, dengar ceramah pun tak mau. Sebab dia kata apa yang dia cakap aku pun tahu, kata dia. Tu yang boleh semayang, semayang isyak boleh, semayang maghrib boleh, berjemaah. Bila start tok guru dia pun belah. Bila start tok guru mengajar dia pun belah balik. Sebab apa? Bila orang tanya, "Ai ustaz, tak dengar kuliah ustaz?" Ish, tak apalah kot. Dia mengajar tu pun saya ada ajar. Rugilah orang macam ini. Kita ada 9 ilmu, dia ada 1 ilmu. Kalau kita dengar, dah jadi 10 ilmu kita. Kita sudah ada 9, dia mengajar 1 je ada. 1 tambah 9 jadi 10. Apa salah duduk? Umar ni orang hebat. Umar ni orang hebat. Tetapi dia masih lagi bertanya kepada orang di bawah dia. Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, ceritakan kepada aku ciri-ciri takwa. Ubay berkata, Tuan, adakah Tuan pernah lalu pada tempat yang penuh dengan duri? Jawab Umar, ya. Apa yang Tuan buat? Bila lalu di atas kaca yang pecah, atas gelas yang pecah, ataupun kawasan lantai yang penuh dengan paku, kaca, apa Tuan buat? Jawab Sayyidina Umar, aku mesti berhati-hati. Aku akan menyingsingkan lengan baju, aku akan angkat kaki seluar, aku akan berhati-hati supaya tidak terpijak duri. Kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Berhati-hati bila nak buat kerja, berhati-hati bila bercakap, berhati-hati bila berjalan, berhati-hati bila melakukan ibadat, berhati-hati bila berkata-kata, berhati-hati dalam segala benda supaya jangan melanggar perintah Allah. Maka itulah dipanggil sebagai
takwa. Di tengah-tengah kuliah tadi saya sebut orang bertakwa tu apa? Orang yang bertanya sebelum bercakap, boleh tak aku cakap ni? Betul ke tidak? Orang bertakwa tu ialah sebelum bersalam dia tanya dulu, boleh tak aku bersalam ni? Orang bertakwa tu akan berkata, akan bertanya tiap-tiap satu benda yang dia akan buat ataupun dia akan kata. Itulah ciri-ciri takwa. Siapa-siapa menghentam saja buat tanpa rujuk kepada Allah dan Quran, pada hadis dan Nabi, maka orang ini jauh daripada sifat-sifat takwa. Baik, cukup sekadar itu tuan-tuan. Kita akan masuk beberapa faktor dalam meraih ketakwaan kepada Allah pada kuliah-kuliah yang akan datang insya-Allah. Itu pun kalau kontrak disambunglah. Kalau tak disambung nak buat macam mana? Sambung ya. Wallahu a'lam. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See